Seterusnya kita nyatakan bahawa Rasulullah SAW juga berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah. Tengok, Zainab ini adalah seorang yang amat baik, orang yang pemurah, orang yang benar-benar lemah lembut dengan anak-anak yatim. Ini hebatnya Khuzaimah dan orang-orang miskin. Sebab itu dia digelar sebagai Ummul Masakin. Ummul Masakin ni maknanya orang yang amat kasih kepada orang-orang miskin. Dia banyak beri bantuan, dia banyak bagi makanan, dia banyak tolong orang-orang miskin, orang-orang susah, sampai dia digelar dengan Ummul Masakin. Ini gelaran yang baik yang berlaku kepada Zainab binti Khuzaimah. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Syawal tahun ketiga Hijrah, kaum musyrikin Quraisy ingin menuntut bela dan membalas dendam terhadap kekalahan dalam perang Badar Al-Kubra, lalu membuat persiapan untuk menyerang Rasulullah SAW di Madinah. Tentera Quraisy bergerak sehingga sampai di tengah-tengah sebuah lembah menghala ke Uhud. Ini dia. Maknanya bagaimana mereka kalah dalam perang Badar pada tahun 2 Hijrah Ramadan. Mereka sedih hampir sebulan, 2 bulan. Mereka buat perancangan nak balas balik. Jadi nak menggerakkan satu tentera, nak mengumpulkan tenaga, emosi, semangat balik ni, dan urusan tu mengambil masa hampir setahun. Setahun lebih sikit. Setahun. Jadi bila dah mereka dapat setahun ni, mereka pun berkira-kira nak pergi ke kota Madinah. Jumlah tentera musyrikin seramai 3,000 pejuang. 3,000 orang. Maknanya 3 kali ganda. Perang Badar 1,000, perang ni 3,000. Makin tambah. Dalam angkatan ini terdapat 700 tentera berbaju perisai. 700. Ada lekat hak kaya-kaya, dia boleh beli baju perisai. 200 pahlawan berkuda. 200 ekor kuda lah, sebab naik kuda. Bersama mereka juga 17 wanita. Ada juga termasuk Hindum binti Utbah, isteri Abu Sufyan. Yang mengepalainya Abu Sufyan. Jadi isteri dia Hindum pergi juga. Hindum pergi kenapa? Kerana dia ni isteri kepada Abu Sufyan. Kerana dia juga geram nak balas dendam. Kerana ayahnya Utbah telah meninggal dunia. Kerana pak saudaranya juga meninggal dunia, Syaibah. Termasuk juga anak abangnya Rabi'ah juga meninggal dunia. Jadi berlawan masa tu 2 beradik, 1 anak. Lawan masa seorang-seorang dengan Sayyidina Ali, dengan Abu Ubaidah Al-Haris, dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Bila mati 3-3 ni, kawan ni pun rasalah tak puas hati. Ayah aku mati, pak saudara aku mati, abang aku mati atau adik aku mati. Jadi nak balas dendam. Dia juga pergi dalam peperangan tersebut. Kemudian Syawal tahun ketiga Hijrah, perkara ini diketahui oleh Rasulullah SAW melalui berita yang disampaikan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu baginda SAW bermesyuarat dengan para sahabat. Rasulullah SAW mengambil pendapat sebahagian sahabat, iaitu berperang di luar Madinah. Kita baca sejarah Abbas ni adalah pak saudara Nabi. Tapi umur dia bukan tua, muda juga lah. Bukan tua sangat tak. Jadi Abbas ni dalam perang Badar, dia pergi perang. Dia bersama puak-puak kafir, puak-puak musyrikin. Tapi Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, Abbas jangan bunuh.
pakai tawang je. Ada seorang cakap kasar, dia kata, Abbas ni walau macam mana, kalau aku temu aku bunuh. Nabi diam. Yalah, masa tu temperature tengah semangat, tengah nak perang ni tak kira. Tapi apa yang berlaku, orang ni kata, aku amat sesal di atas ucapanku itu. Aku amat sesal. Abbas ni, masa perang Badar tu, ada pandangan menyatakan ketika mana dia sudah berada di satu tempat tu, maka ada dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dikenali dia, pakai takat gitu je. Maknanya dia selamat, tapi dia jadi tawanan perang. Abbas selamat, dia jadi tawanan perang. Dan dia punya baik dengan Nabi. Abbas ni, dia baik dengan Nabi SAW. Memang anak dia sendiri, Abdullah bin Abbas, Nabi doakan. Jadi kita boleh anggap Abbas ni, walaupun bayar tebusan dan pergi balik ke Mekah, dia juga cukup faham hatinya, dia bersama Rasulullah SAW. Walaupun dia masuk Islam kediam sedikit. Dan dia yang bocorkan rahsia kedatangan cita-cita orang-orang kafir Quraisy nak serang Nabi. Bila ini berlaku, Nabi buat persiapan. Peri pentingnya maklumat. Dalam peperangan, maklumat adalah segala-galanya. Kerana dengan maklumat itulah boleh membina strategi, boleh membina perancangan. Dalam kita tengok sekecil-kecil peperangan Badar dulu pun, maklumat amat dikehendaki. Termasuklah perang lain pun, maklumat adalah perkara utama. Sebab itu kadang-kadang kita tengok kenyataan-kenyataan tu, orang-orang yang pandai dalam ilmu peperangan, dia akan dedahkan, orang panggil, kalau bagi tahu tu, royak habis tak habis je. Dia ada buah-buah di sipang, dia bagi tahu, tapi dia bagi tahu tu macam contoh, kita dapat menawang beberapa pihak musuh. Jadi orang pun tertanya, siapa je? Tiba-tiba general, tiba-tiba orang besar ni, orang besar tu, orang bergiang, kawan yang jadi tawanan. Dia bukan cara bijak, memang smart cara mereka ni. Baik, inilah peranan Al-Abbas bagi tahu kepada Rasulullah SAW. Dan Abbas ni, bila wafatnya Nabi SAW, zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, dia masih hidup, berlaku kemarau panjang. Sayyidina Umar ajak orang semayang, berdoa, semayang istisqa, doa. Sayyidina Umar kata, sesungguhnya kami pada zaman Nabi SAW, bila berlaku kemarau, kami minta doa dengan Rasulullah SAW, syafaatnya, kelebihannya, kemuliaannya. Sekarang Rasulullah sudah tak ada, yang adanya bapa saudara Rasulullah SAW, maka kita minta doa dengan bapa saudara Nabi, minta dengan Allah melalui, sebab dia hidup lagi masa tu, bukan dia mati dah, hidup lagi. Maka Umar kata, ya Abbas, doalah untuk kami. Sayyidina Abbas pun angkat tangan, sahabat-sahabat lain pun doa, aminkan, Allah turun hujan. Itu barakah Abbas ibn Abdul Muttalib, mustajab doa. Di samping sahabat-sahabat lain lah, mereka tu ahlullah wa khassatuh, orang-orang yang dekat dengan Allah semua.